آله الكرام وأصحابه العظام شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. والإسلام اشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة. والإسلام dan agama Islam itu isyrahanna, engkau syarahkan, engkau jelaskan Islam itu bil amali, dengan amal ibadah. Misalu hadza al-hajj was salatu kada siyamu fadri waz zakatu. Misalu hadza, bermula misal ini, yaitu amal itu. Bermula misalnya ini, yaitu amal, adalah al-hajj was salah, haji dan salat. Kaza, seperti ini, as-siyamu, puasa. Fadri, maka hendaklah engkau tahu. Waz zakatu, dan juga zakat. Baik, yakni Islam itu engkau tafsirkan dengan amal. Islam itu yakni agama Islam. Islam berarti mensejahterakan. Aslama yuslimu islamun, yaitu kalau salam artinya sejahtera. Islamun, mensejahterakan. Yakni Islam itu engkau tafsirkan, yaitu engkau jelaskan, engkau tunjukkan Islam itu dengan amal, artinya dengan melakukan ibadah. Maka itu menunjukkan bahawa engkau memakai agama Islam, engkau mengamalkan syariat Islam. Maka apakah tandanya dia seorang Islam? Tandanya adalah dengan mengamalkan syariat Islam. Dalam ilmu tasawuf dikatakan nurul Islam, yaitu nur Islam yang diletakkan oleh Allah di dalam hati seseorang hamba itu, sehingga dapat dia menjunjung akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka untuk menunjukkan keislamannya adalah dengan beramal. Sebab itu dikatakan beza antara orang Islam dan bukan Islam ialah salat. Karena salat itu adalah satu daripada amal. Maka amal itulah yang mentafsirkan akan Islam yang ada di dalam diri seseorang. Baik, seperti umpamanya, yaitu seperti umpama amal itu adalah naik haji, yaitu mengerjakan haji.
membersihkan diri, ya, membersihkan jiwa dengan melakukan kerja haji ke Ka'batullah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Baik. Dan mengerjakan sembahyang 5 waktu daripada subuh sehinggalah ke Isya. Kerana pada sembahyang itu juga di dalamnya ada mi'raj bagi hamba, iaitu menaik bagi hamba itu kepada maqam-maqam yang tertentu. Maka ulama sufi mereka ini sangat-sangat memberatkan diri dengan melakukan sembahyang-sembahyang sunat. Baik, sebab itu dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah karangan Abu Talib Al-Makki, dia mengatakan sembahyang itu 8. Bukan bermakna tambahan daripada 5 yang wajib, tidak. 5 yang wajib, kemudian ada lagi sembahyang yang muakkad, dikatakan 8. Jangan salah faham tuan-tuan, ya. Maknanya 5 itu wajib, tapi 3 lagi itu muakkad. Jangan tinggalkan. Antaranya adalah sembahyang sunat witir. Itu jangan ditinggalkan, ya. Sedapat mungkin buat sembahyang salat sunat witir selepas daripada sembahyang Isya atau bangun pada waktu malam. Maka 8 itu, kata Abu Talib Al-Makki, mewakili 8 perkara yang ada pada seseorang yang bernama insan, iaitu adanya nur sifat ma'ani yang 7 dan juga ada zat dirinya. Maka zat dirinya itu dicampur dengan 7, maka jumlahnya 8. Baik. Jadi perjalanan seseorang salik tersebut untuk meningkatkan maqamnya daripada satu maqam ke satu maqam, maka adalah dengan melaksanakan salat. Maka inilah dikatakan nurul Islam tadi, yaitu menjunjung syariat Allah Subhanahu wa taala, di samping melaksanakan haji turut melaksanakan sembahyang yang 5 waktu yang wajib. Dan pada sembahyang itu ulama sufi mereka mengatakan adanya mi'rajul insan, iaitu kenaikan bagi insan itu ke satu maqam yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sebahagian ulama mengatakan bahawa ibadah yang bangsa badan yang paling afdal adalah salat. Kerana dalam salat itu terkandung semuanya, daripada syahadahnya, daripada hajinya, daripada puasanya, daripada zakatnya. Maka itu adalah dikatakan sebahagian daripada tanda seseorang itu mentafsirkan Islam. Demikianlah puasa pada bulan Ramadan, ya, puasa pada bulan Ramadan itu satu kewajipan, dan orang sufi mereka itu berpuasa juga selain daripada bulan Ramadan. Bukan bermakna puasa Ramadan tak buat, puasa sunat buat, tak. Tetapi melakukan puasa itu adalah untuk mentarbiyah nafsu diri dia. Baik, supaya dibiasakan dengan berlapar. Baik, maka engkau ketahuilah kata itu, ya, engkau ketahuilah kata itu, dan demikian lagi memberi zakat. Itu sebahagian daripada mentafsirkan Islam tadi dengan amal ibadat kita. Kerana seseorang itu kalau tidak ada nurul Islam dalam hatinya, maka pasti dia tidak akan menunaikan zakat. Karena apakah keuntungan duniawi yang diperoleh oleh seseorang yang berzakat? Adakah bertambah harta dia? Pada zahirnya semakin berkurangan.
Kalau seandainya tidak ada Islam dalam hatinya, tidak ada nurul Islam dalam hati dia, maka tidak dia akan mengeluarkan zakatnya, tidak akan dia membelanjakan hartanya untuk melaksanakan kerja haji, tidak akan dia menyusahkan dirinya dengan berpuasa dan juga melakukan sembahyang. Itu tanda seseorang itu mentafsirkan Islam yang di dalam dirinya dalam bentuk amal. Baik, syahdan, lanjutan daripada itu, arti Islam itu yaitu mengerjakan barang yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauh barang yang ditegahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Islam. Pada makna bahasa terjemahan daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayu, mensejahterakan. Ini menurut istilah. Bila kita mengatakan Islam, apakah itu Islam? Yaitu mengerjakan barang yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jua yang diperintahkan oleh Allah, maka hendaklah kita laksanakan sedapat mungkin, dan menjauhkan barang yang ditegahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ditegahnya barang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan. Yang disuruh buat, yang ditegah tinggal. Itu Islam sebahagian makna. Lagi diiktikadkan yang demikian itu, ya, dengan melakukan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang, mengiktikadkan benar daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Diiktikadkan yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggalkan itu, bahawa Allah itu benar. Kalau tak benar, maka mustahil kita mengikut perintah Allah, mustahil kita meninggalkan larangan Allah, mustahil kita melaksanakan perintah Rasul, mustahil kita meninggalkan larangan Rasul, melainkan kerana ada iman dalam hati dia. Ada iman dalam hatinya, itulah maka dilaksanakan segala perintah Allah yang dikatakan syariat. Maka masuk di sini adalah dua nur, dipanggil nurul Islam, yang kedua dipanggil nurul iman. Maka nurul Islam, nurul iman itu saling lazim melazimi antara satu sama lain. Baik. Seperti barang yang dikata oleh jamaah daripada Imam Abu Mansur Al-Maturidi radhiyallahu taala anhu. Dia kata sebagaimana yang disebut oleh satu kelompok daripada pengikut Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau mengartikan Islam itu adalah mengerjakan barang yang disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu Islam, dan menjauh barang yang ditegahnya barang itu oleh Allah taala. Menjauh dan melakukan itu adalah zahir daripada syariat. Baik. Kalau dilakukan berdasarkan kepada keyakinannya, itu dikatakan iman. Artinya kalau tidak ada iman, maka Islam tidak akan nampak oleh zahir seseorang. Baik. Kemudian, dan iman dan Islam kepadanya itu berlainan mafhumnya. Dia kata iman dan Islam, sudut faham dia, mafhum, iaitu yang difahami daripada lafaz iman dan Islam itu berlainan, tak sama. Iman ada ta'rifannya yang tersendiri, Islam ada ta'rifannya yang tersendiri. Dan jikalau sekalipun melazim, iaitu saling berkait keduanya, sekalipun iman dan Islam itu saling berkait, kerana tidak akan melaksanakan syariat kalau tidak ada iman. Dan dia kata
syariat itu dilaksanakan artinya ada iman. Kalau tidak melaksanakan syariat artinya tidak ada iman. Maknanya iman dan Islam itu saling lazim melazim antara satu sama lain. Kalau ada keyakinannya, menurut ulama sufi dikatakan ada dalam hatinya nurul iman. Kalau melaksanakan syariat itu tandanya ada nurul Islam di dalam hatinya. Kalau ada perasaan untuk dia menjauhkan segala perbuatan yang mazmumah dan melakukan segala yang mahmudah, sembahyang dengan khusyuk, banyakkan berwirid, mendekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas, dipanggil itu adalah ihsan. Maka ihsan itu yang dilaksanakan oleh seseorang dikatakan dalam hatinya ada nurul ihsan. Maka cantuman daripada nurul iman, nurul Islam, nurul ihsan dipanggil dia nurul haq yang ada di dalam hati seseorang. Maka kalau tiga-tiga itu ada, inilah dikatakan sebagai seorang yang mukmin, yang muslim, yang mukhlis. Nah, maka jadilah dia kalau mengikut orang sufi, itulah dia kedudukan seorang hamba. Baik, hamba kepada Allah. Kalau ada iman, ada Islam, tidak ada ihsan, maka tidak sempurna. Karena kadang-kadang sembahyang dia rajin, tapi dia punya riak pun boleh tahan. Sembahyang dia rajin, ujub dia boleh tahan. Ujubnya hebat, riak dia hebat, hasad dia boleh tahan. Maka itu tandanya tidak ada ihsan dalam jiwa dia. Ihsan itu tidak masuk dalam jiwa dia, tapi yang masuk tersebut adalah nurul ihsan. Maka nur ihsan tadilah yang menyinarkan hati dia sehingga ikhlas dalam beramal, sabar dalam bentuk ujian, sentiasa taubat kepada Allah Ta'ala, sayang dia kepada agama. Nah, segala ibadahnya itu hanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka lengkaplah dia menjadi seorang hamba Allah karena adanya iman, Islam dan juga ihsan. Baik. Kemudian yakni iman Islam tadi saling berkait. Tiada dapat iman melainkan serta Islam. Maknanya iman takkan ada kalau tidak ada Islam dia. Dan demikianlah akasnya. Akas maknanya sebaliknya. Artinya tidak dapat Islam melainkan dengan iman. Tidak dapat iman melainkan dengan Islam. Itu maksud dia. Karena saling lazim melazimi antara satu sama lain. Antara iman dengan Islam, Islam dengan iman. Baik. Dan kepada iman Abu Mansur, bukan kepada iman, dan pada Abu Mansur Al-Maturidi, iman dan Islam itu suatu mafhum. Ya, la'alla sawab. Ya, mudah-mudahan yang betulnya bukan dan kepada iman Abu Mansur, tapi dan pada Abu Mansur. Kepada iman tu kita tuliskan mudah-mudahan la'alla sawab, maknanya mudah-mudahan yang betulnya pada Abu Mansur, maknanya menurut Abu Mansur Al-Maturidi. Iman dan Islam itu suatu mafhum, iaitu satu benda yang difahami, yakni ia Islam, ia iman. Artinya Islam itulah iman, iman itulah Islam. Baik. Kenapa? Kerana makna Islam kepadanya, iaitu kepada Abu Mansur Al-Maturidi, menurut beliau itu adalah racan. Racan ni makna satu ungkapan atau ibarat. Islam itu adalah satu ibarat atau satu ungkapan daripada qabul, maknanya menerima, bukan sekadar tahu. Kalau sekadar tahu sama dengan Abu Lahab, Abu Jahal. Karena Abu Lahab tahu yang Nabi Muhammad itu Rasul, tapi dia tidak menerima. Dah. Orang munafik begitu juga. Dia tahu Nabi Muhammad itu Nabi, tapi tak mau terima. Syaratnya adalah Islam itu mesti menerima. Baik. Dan iz'an. Iz'an ni maknanya patuh tunduk.
Dan iz'an patuh tunduk kepada hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah artinya adalah keputusan daripada Allah. Keputusan daripada Allah berarti, contohnya seperti sembahyang, Allah putuskan apa? Wajib. Zakat, Allah putuskan wajib kepada orang yang berkemampuan dan layak mengeluarkan zakat. Haji, Allah putuskan apa dia? Wajib kepada orang yang berkemampuan. Nah, jadi ini dikatakan hukum Allah, yakni keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Maka iz'an artinya tunduk patuh kepada keputusan daripada Allah. Kalau Allah mengatakan wajib, maka hendaklah dilakukan sedapat mungkin. Kalau Allah mengatakan haram, maka hendaklah dijauhkan sedapat yang mungkin. Baik. Kemudian serta ada mustikbarin, adam istikbar. Adam itu kan ilmu tu. Adam, ain dal mim. Maknanya ketiadaan istikbar, membesarkan diri. Belagak sombong. Nah, tunduk patuh serta menerima dan diikuti dengan tidak membesarkan dirinya. Sombong, tak ada sombong. Itu dikatakan Islam menurut Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Kemudian maknanya apa dia? Tidak akan ada iz'an, tunduk patuh kepada keputusan Allah. Ya. Tidak ada qabul, penerimaan kalau seandainya tidak percaya. Maka percaya itu dikatakan iman. Sebab itu dikatakan Islam itu ia itulah iman. Maknanya iman dan Islam itu katanya suatu mafhum, iaitu satu bentuk kefahaman sahaja. Sama sahaja antara satu sama lain. Kalau nak ditakrifkan, takrifan itu akan terkait juga dengan iman. Kalau takrifkan iman terkait juga dengan Islam. Dah. Bila beriman, apakah yang perlu dilakukan? Segala perintah Allah hendaklah dilaksanakan. Perintah Allah itu kan dikatakan syariat. Islam juga. Baik. Kalaulah dikatakan melaksanakan, tak percaya takkan laksanakan. Maka itu namanya iman. Itu dikatakan saling terkait antara satu sama lain, serta ada mustikbar, tidak membesarkan diri. Itu sebahagian daripada apa dia? Perbahasan ilmu tasawuf. Maknanya terkait juga antara Islam, iman dan juga ihsan, antara fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Baik. Syahdan, lanjutan daripada itu lagi. Arti haji itu, arti haji itu, iaitu racan ataupun ibarat tadi daripada ziarah kepada Ka'batullah. Ini ada perbahasan orang-orang sufi terhadap makna haji. Bukan bermakna tidak melaksanakan haji. Kalau kaedah, kalau bahasa modernnya, falsafah haji di sebalik kewajipannya, hikmah di sebalik melaksanakan ibadat haji. Kenapa mesti melaksanakan ibadah haji? Di situ banyak hikmah-hikmah yang tertentu. Daripada awalnya melakukan kerja haji sehinggalah yang terakhir, ya, selesai kita melaksanakan kerja haji, habis dah melontar di tiga-tiga jamrah. Nah, maka ada falsafah-falsafah di sebaliknya, iaitu hikmah-hikmah yang tertentu. Baik. Sebab itu kalau orang yang pulang daripada haji, ini kelebihan yang sangat besar, ya, ulama kita cerita apa kelebihan orang pulang daripada haji, ya, sehingga dikatakan kalau tak salah 40 hari selepas daripada dia pulang haji pun doanya masih mustajab. Baik. Syahdan, arti haji itu iaitu racan, ibarat atau ungkapan daripada ziarah kepada Ka'batullah, ya, menziarahi Ka'batullah. Baik. Bagaimana cara dia? Ziarah saja? Tidak. Dengan mengerjakan rukunnya haji yang 5 perkara itu. Baik. Ada rukun-rukun yang tertentu, ada wajib haji, ya, ada sunat-sunat di dalamnya. Baik.
dan iaitu ihram serta haji. Maknanya dia kata berihram kemudian serta haji, maknanya kita melafazkan niat. Baik. Dan wukuf kepada tanah Arafah, bumi Arafah, dan tawaf Ka'batullah, tawaf di keliling Ka'bah, dan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan bercukur, dan tertib pada kebanyakan rukun. Yang ini kita kena mengaji bab haji lah, ya. Dan kelebihan-kelebihan haji berserta dengan hikmah di sebalik kerja-kerja haji. Baik. Dan arti salat. Dan arti salat pada lughah ini doa. Itu pada lughah, artinya pada sudut bahasanya. Pindah bahasa daripada bahasa Arab kepada bahasa Arab juga. Nah, makna salat itu apa? Pada sudut bahasanya, bila disebutkan doa, bila disebutkan salat tadi, banyak maknanya. Antara makna salat itu adalah doa. Baik. Dan kepada syarak itu, maknanya sudut salat itu pada sudut syarak pula mengatakan adalah racan, yakni satu ungkapan atau ibarat daripada beberapa perbuatan. Af'alun dipanggil perbuatan-perbuatan seperti rukuk, i'tidal, sujud, berdiri betul, yang ditentukan. Maknanya bukan sebarang perbuatan yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah. Rukuk, i'tidalnya tak boleh buat sembarangan. Maka dia kata salat itu adalah perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Dengan takbir, makna takbiratul ihram, dan disudahi dengan salam. Maknanya ditutup sembahyang tadi dengan memberi salam. Baik, itu dikatakan salat menurut istilah ulama fiqh. Baik. Adakah salat menurut ulama sufi? Menurut ulama sufi sama sahaja dengan ulama fiqh. Tak ada orang sufi tak sembahyang. Tak ada orang sufi yang sembahyang dia berbeza dengan sembahyang orang yang tidak sufi. Masing-masing angkat takbir, masing-masing i'tidal, masing-masing rukuk, masing-masing sujud. Bahkan orang sufi kalau dia sembahyang, dia banyak lagi bacaan-bacaan sunat dia, dan sembahyangnya sangat teliti, hatinya tidak berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada muraqabah serta musyahadahnya, maka naiklah dia ke makam-makam yang tinggi. Ini adalah sembahyang orang sufi. Tetapi pada sudut luaran sama. Baca Fatihah, baca surah. Orang rukuk, dia rukuk. Orang i'tidal, dia i'tidal. Nah, cuma orang yang tidak sufi kadang-kadang sembahyangnya terbatas. Nah, ada mengatakan pula duha tak sunat. Dia kata tak pernah dibuat oleh Nabi. Nah, ada dibuat tetapi kadang-kadang Nabi tinggalkan, maka dia tinggalkan tak buat sembahyang duha. Ada pula mengatakan bagian dan sebagainya, akhirnya kurang. Orang sufi pula sembahyang dia banyak. Nah, kadang-kadang lebih. Sembahyang tarawih dia kadang-kadang sampai 200 rakaat. Sembahyang sampai 30 rakaat dia sembahyang tarawih. Nah, kita ni kadang-kadang kata buat 10, kita kata haram pula, kan? Buat 20 pun sama juga, 36 pun sama juga. Akhirnya buat 8 je lah. Baik, lebih sufi daripada tu 8 pun tak ada, tarawih pun tak pergi. Baik, alasan PKP. Walhal memang dia pemalas. Baik. Kemudian, dan arti puasa itu iaitu racan, yakni ibarat daripada imsak, menahan diri daripada berbuka serta dengan niat. Itu pada sudut ilmu fiqah, ya. Ilmu tasawufnya macam mana? Berpuasa yang sama tetapi ditambah, iaitu bagaimana?
jaga hati, jaga perasaan, jaga telinga, jaga mulut, jaga mata, jaga macam-macam. Itu menahan diri daripada mendengar yang haram, daripada bertutur perkataan yang tidak selayaknya, daripada memandang perkara yang dilarang oleh Allah, daripada menyakiti orang lain. Maknanya puasa mereka tadi tidak sekadar menahan diri daripada makan dan minum, tetapi menahan nafsu diri dia. Tambah lagi, ini orang sufi. Baik, adakah dia berbeza dengan orang yang lain? Dari sudut penghayatannya berbeza, tetapi zahirnya sama. Baik. Dan arti zakat dalam lughat, yakni bahasa itu, iaitu bertambah-tambah, ziyadah makna, itu zakat. Dan di dalam syarak, iaitu mengeluarkan suatu daripada harta yang sampai nisabnya, sampai dia punya bilangan dia, dia punya had dia, nisab. Had dia berapa? Kalau 40 ekor lah, ya. Kalau 18,000 lah, kalau 20,000 lah. Ada pula syarat yang lain, contoh dia adanya haul cukup setahun. Ini semua tengok dalam bab zakat. Baik. Bagi orang mustahik, ya, orang yang mustahik sampai nisab, bagi orang mustahik, orang yang selayaknya mengeluarkan zakat, dan hukumnya semata-mata, yakni hukum zakat tadi semata-mata yang telah tersebut itu, iaitu telah tersebut di dalam ilmu fiqh, iaitu kitab fiqh. Maknanya kalau nak tengok perbahasan lebih detail tentang sembahyang, haji, zakat, puasa, maka bukalah kitab fiqh. Nah, tapi kelebihan Al-Imam Al-Ghazali, kelebihan ulama sufi seperti Abu Talib Al-Makki, seperti Ibn Al-Arabi, mereka itu membahaskan tentang fiqh, tetapi dimasukkan di dalam dia tentang ilmu tasawuf. Ini amalan zahirnya, ini amalan batin dia. Kalau seorang tadi beriktikaf, duduk semata-mata dalam masjid dapat pahala iktikaf. Tapi bagi orang sufi pula, dia ada amalan-amalan tu, amalan ni dan sebagainya. Dah. Kalau berpuasa dalam kitab fiqh, tahan makan dan minum daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari masuknya waktu maghrib, baru buka puasa. Itu dikira berpuasa. Tapi bagi orang sufi, kalau berpuasa perut je, mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa, apakah erti puasa dia? Tak ada erti dia. Melainkan terlaksananya yang wajib, akan tetapi pahalanya ada ke tak ada. Jadi sepatutnya puasa ni tadi, dia kontrol diri dia, membersihkan diri dia, membersihkan dia punya nafsu-nafsu dia daripada amarah dan juga nafsu yang lawamah. Maka itulah caranya berpuasa. Jaga telinga, jaga mulut dan sebagainya, jaga hati dia. Baik. Itu kelebihan Imam Ghazali. Dia padukan ilmu tasawuf dengan ilmu fiqh. Dia padukan ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf, ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf. Kerana dalam apa jua bidang ilmu, dia tak lari daripada tasawuf juga. Maka kalau dia kata nakkan keterangan yang lebih, maka tengok di dalam kitab fiqh. Baik. Faedah. Bermula permulaan barang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala orang yang mukallaf itu iqrar, membuat pengakuan dengan dua kalimat syahadah, ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam negeri Makkah, ya, iaitu permulaannya dia kata bagi semua orang mukallaf itu iqrar, maknanya buat pengakuan. Bila masuk Islam, mereka angkat, mereka itu melafazkan syahadah di hadapan Nabi. Dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dalam negeri Makkah ba'da bi'sati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selepas daripada bi'sah, dipanggil bi'sah, maknanya kebangkitan atau diutuskan. Setelah Nabi kita diutuskan, dilantik menjadi Rasul, maka selepas daripada itu orang yang nak masuk Islam di Makkah permulaannya, hendaklah mereka melafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Itu adalah permulaan barang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mula-mula sekali. Ketika di mana? Ketika di Mekah. Baik. Maka diwajibkan pula sembahyang 5 waktu ba'da mi'raji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke langit di dalam malam 7 liku daripada bulan Rajab, 9 tahun daripada bi'sati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Makkah yang musyarrafah, syarrafahallahu ta'ala, syarrafahallahu ta'ala. Baik. Maka diwajibkan pula setelah mengucap 2 kalimat syahadat tadi, maka diwajibkan pula kepada orang yang sudah melafazkan kalimat syahadat, ya, apa dia? Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu daripada subuh sehingga isyak ba'da selepas mi'raji, itu peristiwa mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya Nabi menerima sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Kerana keistimewaan yang ada pada sembahyang, kalaulah seandainya sembahyang itu sama dengan yang lain, maka Allah tak perlu mengantar Nabi sampai ke tempat sebegitu tinggi untuk menerima sembahyang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam iaitu Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi, Muhammad Mutawalli Sya'rawi, beliau menceritakan tentang mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tempat yang paling tinggi. Antaranya adalah menunjukkan kasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad. Walhal yang dipanggil Nabi Muhammad, tapi menunjukkan kasihnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh dia adalah, katakan seorang datang ke rumah kita, kita ingat kepada anak dia, kita bagi dia bekalan untuk dia balik makan bersama dengan keluarga dia. Oh, dulu kan macam tu. Kita pergi rumah jiran kita ke apa baik, nak balik dia akan tapaukan kita dengan makanan. Tengok anak kita tak datang, ni makan kat rumah dengan anak kamu. Maknanya ingatannya kepada yang datang dan juga yang di rumah. Maknanya Allah Ta'ala sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, turut menyayangi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadiah itu diberikan kepada Nabi, turut diberikan juga kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita semua. Maka setelah Nabi Mi'raj naik dia ke langit, maka menerima dia iaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam yang bersamaan dengan sembahyang 50 waktu sehari semalam. Baik, di dalam malam 7 likur daripada bulan Rajab, 17 Rajab, 9 tahun daripada maknanya setelah bi'tsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu diutuskan, ya, diutuskan atau dibangkitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul di dalam negeri Makkah yang musyarrafah, yang dimuliakan, musyarrafah. Syarrafahallahu ta'ala, syarrafahallah, mudah-mudahan Allah senantiasa banyak kali memuliakan bumi Makkah Al-Mukarramah. Baik, ini kata Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Musyarrafah, boleh je. Baik, dan permulaan sembahyang 5 waktu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sembahyang zuhur pada hari 7 likur daripada bulan Rajab, kemudian turunnya Nabi daripada Mi'raj sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan permulaan sembahyang 5 waktu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sembahyang zuhur, kata sebahagian. Kata sebahagian sembahyang subuh pun dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Dan Sayyidina Jibril mengajarkan kepada Nabi kaifiyat sembahyang tersebut. Baik. Jadi yang pertama dibuat oleh umat Nabi
setelah malam Mi'raj, Nabi melakukan salat subuh, tapi dikhabarkan kepada sahabat yang lain setelah habis subuh, yaitu permulaan yang wajib bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada solat zuhur, yaitu pada hari 7 likur daripada bulan Rajab. Kemudian setelah turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, daripada peristiwa Mi'raj, iaitu Nabi kita naik ke langit. Baik. Maka diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya memberi zakat tubuh. Maknanya kepada mukallaf tadi. Diwajibkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, kepada mukallaf, iaitu memberi zakat tubuh, artinya mengeluarkan zakat tubuh, yakni fitrah nama dia. Zakat tubuh, zakat fitrah. Dan zakat harta di dalam 15 hari bulan Sya'ban, dan di dalam hijrah 2 tahun di Madinah. Setelah hijrah Nabi di Madinah, setelah 2 tahun hijrah Nabi, maka turun pula perintah supaya mengeluarkan zakat. Baik. Kemudian maka diwajibkan pula puasa pada bulan Ramadan di dalam akhir bulan Sya'ban. Maknanya setelah sempurna Sya'ban 30 hari, maka masuklah bulan Ramadan, maka wajib berpuasa. Kepada hijrah 2 tahun pula. Ya, maknanya setelah hijrah, lepas 2 tahun selepas hijrah, maka datang pula kewajipan untuk berpuasa. Dan berpuasa itu adalah pada bulan Ramadan setelah sempurnanya Sya'ban 30 hari atau 29 hari. Baik. Maka diwajibkan pula naik haji kepada Ka'batullah di dalam hijrah Nabi 5 tahun. Makna setelah 5 tahun Nabi berhijrah, maka datang pula perintah, iaitu melaksanakan kerja haji, syahdan. Baik. Syahdan diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah, oleh Sayyidatuna Aisyah atau Sitna Aisyah. Siti itu makna dia apa? Puan. Oleh Siti Aisyah, maknanya Puan Aisyah radhiyallahu taala, bahawasanya permulaan sembahyang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada sembahyang 5 waktu itu 2 rakaat, iaitu sembahyang subuh. Maka kemudian disempurnakan 4 rakaat di dalam 3 waktu, yakni waktu zuhur dan asar dan isya, dan sempurna sembahyang maghrib 3 rakaat. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ini masih lagi cerita fiqh tuan-tuan, ya, tak masuk kita tauhid lagi ni. Maknanya apa dia? Iaitu membuktikan bahawa kita seorang muslim. Maknanya buktikan dengan amal. Amalnya ni semua yang wajib. Baik. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, iaitu Abdullah bin Abbas. Baik. Dan lain selain daripada Abdullah bin Abbas, bahawa sesungguhnya difardukan oleh Allah Ta'ala sembahyang 5 waktu 4 rakaat, melainkan sembahyang maghrib 3 rakaat dan sembahyang subuh 2 rakaat. Maka inilah kata jumhur ulama. Dan kata setengah ulama radhiyallahu ta'ala anhu, dan diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Mi'raj itu 2 rakaat ketika waktu pagi-pagi hari. Ini maknanya, iaitu sembahyang yang dilaksanakan oleh Nabi sebelum menerima 5 waktu sembahyang. Iaitu sembahyangnya adalah pada waktu pagi, Nabi SAW akan melaksanakan 2 rakaat sembahyang. Baik. Kemudian dan 2 rakaat kemudian waktu Isya, dan permulaan diwajibkan puasa. Sebelum diwajibkan puasa pada bulan Ramadan itu ialah puasa pada hari Ashura, 10 daripada bulan Muharram.
Itu yang diwajibkan pertama dulu, sebelum daripada itu. Baik. Artinya dimansuhkan hukum yang ringan digantikan hukum yang lebih berat, iaitu puasa sebulan. Asalnya puasa 1 hari, tapi dimansuhkan yang 1 hari digantikan lebih berat, iaitu puasa selama sebulan Ramadan. Baik. Dan kata setengah ulama, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan pada hari Ashura, maka dimansuhkan dengan puasa pada bulan Ramadan. Itulah dia. Iaitu puasa yang diwajibkan, maknanya digantikan hukum yang ringan dengan hukum yang lebih berat. Ada hukum yang berat digantikan hukum yang lebih ringan. Itu dipanggil nasikh dan juga mansuh, iaitu pemansuhan hukum. Baik. Dalam Islam ada faedah yang terakhir. Faedah, ketahui olehmu bahawasanya ibadah itu ada kalanya yang bangsa qaul, seperti iqrar dengan 2 kalimat syahadah. Itu yang pertama. Ibadat itu ada ibadah dengan perkataan. Contohnya macam mana? Seperti mengiqrarkan dengan 2 kalimat syahadah. Ini semua yang akan datang. Kita akan bahas masalah syahadat tadi, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tentang istighna, iftiqar, dikatakan sifat al-uluhiyah, sifat ketuhanan. Membincangkan tentang istighna dan juga iftiqar. Baik. Dan ada kalanya lain daripada itu pula, bukan dikatakan iqrar dengan 2 kalimat syahadat. Lain lagi dia kata, itu ibadah juga, iaitu ada kalanya sucikan hati. Dia masuk tasawuf balik. Sucikan hati seperti puasa pada bulan Ramadan. Dan ada kalanya ibadat yang bangsa fi'il, yakni perbuatan, dan ibadat yang bangsa berniat, dan ibadat yang bangsa maliyah, iaitu bangsa harta, seperti mengeluarkan zakat, memberi zakat, yakni mengeluarkan zakat. Dan ada kalanya disusun dengan berniat dan maliyah, seperti naik haji, iaitu ibadatnya terkait dengan niat, terkait juga dengan harta. Kalau niat saja tidak memadai, mestilah dengan harta juga, iaitu perbelanjaan melaksanakan kerja haji. Dan kata musannif radhiyallahu taala anhu, wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nuqila. Dah azan ke? Tak bunyi. Azan. Wallahu a'lamu di situ. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.